live itu. Dah boleh dengar suara Okay, testing. Ini. Nice, Sari. Not expensive like you lah. But like It's just the cheap lemon. one only. This one is Kanjipuram betul. This is a Kanjipuram. This one I brought. This one supposed to be Georgette. Linen, Georgette. fancy silk. Itu வந்து Kanjipuram mix. Then I had another cotton, but she got no space to put. So Kanjipuram mix mean? this one is like more pure. Pure. You can feel and see. Kanjipuram mix is a bit rough. Oh, okay. It's a bit. It's thick but soft. That one is thick but so rough. consider like 100% tulin. This one tulin. This one is mixed. Oh. Kanjipuram like this. Gold, pure gold also got. Oh. That one for 10,000. How much you bought? This one not that much. Okay. Selamat sejahtera kepada para penonton FB Live Jabatan Museum Malaysia. Hari ini bersama saya dalam program Bicara at Museum. Kita membawa tajuk yang menarik hari ini. So bersama saya dalam program ni edisi khas program Tipa Awali. So saya Cik Prema, penolong kurator Museum Muzik. Bersama saya kita ada tetamu khas hari ini, iaitu Puan BK Naya. So sebelum kita teruskan program kita hari ini, saya ingin kenalkan tetamu khas kita, iaitu BK Naya ialah anak tunggal dalam keluarganya dan merupakan mempunyai kelulusan dalam bidang undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau juga ialah pemilik syarikat perunding imej BK Naya Resource dan juga BK pernah berlakon 3 filem, iaitu Ratu The Movie, Ratu Tak Jadi dan Bujang Telajar. So sebelum okey, kita invite tetamu kita hari ini. Okey, welcome Puan BK Naya. Okey, hari ini kita akan bincang tajuk keanggonaan dan keunikan pakaian tradisional sari. Okey, boleh tak Puan BK kenalkan diri Puan dulu? Okay. Hi everyone, audience kat luar sana, FB fan, fan saya, fan Jabatan Museum Negara, fan Prema, Jabatan Museum Malaysia. Jabatan Museum Malaysia. Okay. So hi everyone. Happy holiday, selamat Deepawali. Okay, nama saya BK Naya. Saya adalah seorang trainer, entrepreneur. Saya ada satu syarikat bernama BK Naya Resources. So BK Naya Resources ni adalah training dan development company yang berdaftar under HRDC, dan kita membuat training dan latihan corporate untuk company-company di bawah registration HRDC. Itu yang saya buat sekarang. Okey, itu dia. Okey, Puan BK. Yes. Boleh tak Puan BK, hari ini kita nak bincang pasal keanggonaan dan keunikan pakaian tradisional masyarakat India. Okay. So sari itu adalah sebagai penyeri sambutan Tiba Awali. Okey. So boleh tak Puan BK bagi tahu kepada para penonton kita apa keunikan sari? Okey. Keunikan keunikan dia. Ni mungkin keunikan ada dia berbeza-beza dengan individu yang akan melihat pakaian tu. Untuk saya keunikan sari ni dia kain je 6 meter. That means 6 meter kain ni dia tak ada pin, tak ada berjahit, tak ada apa, tapi bila you lilitkan, you boleh jadikan dia macam satu pakaian yang lengkap lah. Maksudnya macam ada skirt, ada pleat,
dia akan cover sampai ke atas. So maksudnya just dengan kain sahaja kita boleh stylekan dia atas diri kita sendiri. So itu adalah satu keunikan sari. So mungkin saya rasa ramai lagi penonton atau tuan-tuan yang tengah tengok live live kita keliru dengan pakaian sari dengan lengga. Sebab sari pun kita pakai ada kain yang 6 meter. Lepas tu kita pakai blouse, maksudnya anak baju yang ni dipanggil anak baju, blouse. Lepas tu skirt. Lengga pun dia macam sama je, sari dengan lengga. Apa perbezaan antara sari dengan lengga pun? Okey, sari dengan lengga ada perbezaannya kalau you lihat dengan teliti, sebab kalau sari dia kain sahaja kan 6 meter. Walaupun ada blouse, ada kain kat dalam tu is actually considered kain dalam lah. It's not like dia bukan sama dengan lengga. Kalau lengga lain, lengga you memang akan nampak skirt dia, you akan nampak blouse dia. Dengan dia tak pakai kain sari yang 6 meter, dia pakai shawl sahaja. Dia macam selendang. Dia selendang. So dia maybe 3 hingga 4 meter, depend lah dengan individu. So lengga dia lain, sari dia lain. Sebenarnya Indian attire, pakaian Indian ni kita ada banyak-banyak jenis pakaian. Sebab India, not Indian dekat Malaysia, India dia besar. Kita ada banyak etnik, kita ada banyak races and all that. So walaupun sari yang standard yang kita pakai ni dekat Malaysia is 6 meter. Tapi kalau you tengok sari dekat India, certain state ni, mungkin dekat Bengal and all that, sari adalah 9 meter. 9 meter. So kalau you pernah tengok cerita Devdas, you tengok cerita Devdas kan, yang lagu Dolare, yang Madhuri Dixit dengan siapa lagi seorang tu, Aishwarya Rai menari kan. Kalau you tengok sari dia bukan macam ni kan, sari dia dah ke atas, lepas tu dililit balik. Style dia. Lilit dia lain. So dia style yang macam tu dia akan guna sari 9 meter. So certain part of India, mungkin Bengal ataupun middle of India ataupun north, dia ada cara lain pula. Cara lain. Dia tak sama Dia tak sama dengan cara pakai. Okey, kalau macam tu Puan Bikit, yang cara yang kita pakai ni dia panggil apa? This one dia panggil Navy style. Navy style. Okay. So Navy style ni basically style yang standard. Navy style maksudnya style yang standard untuk seluruh India. Tapi kalau kita pergi state by state, kalau kita pergi ethnic by ethnic, sebenarnya sari taing ni ada 80 style. So setiap races akan pakai sari tu dengan cara yang berbeza. So kalau you tengok pun dekat Malaysia, kita ada Tamil, kita ada Malayali, kita ada Sindhi, kita ada Hindustan, kita ada Bengali, kita ada Gujarati. So actually setiap races ni cara dia pakai sari tu lain. Tapi standard macam ni, Navy. Semua orang boleh pakai cara macam ni, tapi kalau ikut traditional style, dia ada traditional dia pula lain. Lagipun yang ni senang kan. Saya rasa dalam 5 minit kita boleh lihat style ni, style Navy ni. Boleh lah. So Puan Bikit boleh tak tolong explain apa yang barang-barang yang perlu kita ada sebelum untuk lilit baju? Macam contoh kat sini kita dah ada gambar. So Puan boleh tak tolong explain barang apa yang kita perlu ada? Barang apa yang kita perlu ada? Sari yang standard macam ni, macam saya dengan Prema pakai ni, yang Navy style ni, basically you kena ada kain dalam dia, petticoat dia. Yang tu kena ada. Kalau tak, nanti you tak ada tempat nak parking sari tu, so you kena ada petticoat dia. Lepas tu of course kena pakai blouse. Blouse berbeza-beza, ada yang sleeveless, ada yang ada sleeve macam ni, sleeve panjang and all that. So blouse kena ada. Safety pin adalah paling penting bila you pakai sari. Sari cara-cara moden sekarang ni, safety pin is paling important lah, paling penting. Tapi actually traditionally kalau you baca history, sejarah sari ni, I think sejarah sari started 5,000 tahun lepas. 5,000 tahun lepas diorang pakai sari dengan kain sari sahaja. Tak ada petticoat, tak ada blouse, tak ada saya pin. Pun pernah tengok gambar-gambar lama nenek moyang saya. Mereka tak pakai blouse, mereka pakai sari sahaja. Pakai sari sahaja, tapi cara dia pakai tu dia akan tutup semua dengan sari tu boleh
boleh how to stay, dia akan stay kat situ walaupun tak ada petticoat. Tapi orang moden sekarang ni kena ada petticoat baru dia boleh masukkan sari tu untuk lilit kat situ lah. So macam mana kalau you nak tahu cara, mesti you macam terfikir macam mana 5,000 tahun dulu orang pakai sari, pakai dengan kain je, macam mana dia pin ke tak pin apa semua. Sebab saya traditional dancer, Bharatanatyam kan. So even masa you do traditional dancing, prema so you dance kan. Okay, so bila you menari pun kadang-kadang kita tak pakai kita punya petticoat kat dalam. So skirt skirt dalam kita tak pakai. So basically sari ni kita akan ikat dulu. Then baru kita akan lilit untuk menari. So traditionally 5,000 tahun lepas macam tu diorang akan ikat sari tu. Sebab tu dulu tak pakai pin, tak pakai apa-apa extra. Maksudnya dah jimat kalau dulu lagi jimat tak perlu beli blouse atau design sari blouse. Petticoat kain dalam ni semua dekat India started masa British colonize. So British yang introduce ni modern sikit, okay, pakai blouse, okay, ada design blouse. Dia bila dia colonize tu dia tukar sikit cara the traditional sari. Okey puan, macam kat sini kita kita ada banyak question. Macam contoh, sari ni sepatutnya bila boleh pakai? Tempat yang sesuai atau hanya boleh pakai untuk perayaan sahaja ke, ataupun majlis makan malam ke, ataupun sari hanya untuk pakai untuk perkahwinan saja? Okey. Traditionally sari, wanita-wanita India sari dipakai hari-hari. That means daripada dia bangun pagi, dia buat kerja rumah, dia tidur malam, dia pergi majlis, semua dia pakai sari. Cuma dia ada sari jenis lain-lain. Maybe mungkin kat rumah dia pakai jenis sari yang lebih comfortable. Yang selesa dia pakai jenis yang selesa untuk buat kerja, kerja selesa rumah. Untuk buat kerja. Mungkin dia pakai jenis kain kapas, cotton. Mungkin kalau ada majlis baru dia pakai kain yang sari yang lebih mahal. Okay, lebih dia nampak grand sikit. Grand sikit lah. So dulu-dulu orang pakai sari sahaja sepanjang hari. So of course bila kita lebih moden, kita pakai sari masa kita pergi majlis sahaja. Tapi sekarang ni bukan saja kat Malaysia, walaupun dekat India pun sekarang orang dah moden kan. Wanita-wanita muda ni dah moden, dia tak nak pakai sari hari-hari. Tapi sekarang ni macam dalam 1-2 tahun, dalam kurang daripada 5 tahun ni, banyak orang promote pasal kecantikan sari. So walaupun dekat India pun dah start buat styling sari, macam mana nak pakai sari office wear. So diorang buat different styling. So dekat Malaysia pun sama. Saya perasan bukan sahaja sari dipakai untuk pergi majlis sahaja, ada juga yang dah start pakai pergi office. Okay. Cuma material lain-lain lah, kita pilih material lain-lain. Okey, seterusnya puan, kalau kita tengok kain sari ni dia berbagai warna dan corak, dia ada tak unsur simbolik atau motif dia? Okey, kalau you tengok setiap sari memang ada motif dia. Okey, dia ada macam daun, macam ni is bunga dengan daun. Macam you punya ada macam star. Kalau you tengok ada sari dia macam ada bentuk peacock, merak. Ada bunga burung merak tu ataupun bulu merak, and then ada gajah. Sebenarnya sekarang ni kita tak teliti dengan dia punya detail dia lah. Motif dia kita tak detail. Tapi kalau you tengok zaman dulu-dulu, simbol-simbol ni diorang memang diorang akan take detail of this. So maksudnya kalau you tengok baju raja-raja dulu, banyak yang ada gajah. So gajah ni kan macam besar, strong and all that. So dulu-dulu raja akan pakai baju yang ada motif gajah. Ada motif gajah. So by right setiap motif ni ada maksud dia. Cuma sekarang kita tak berapa teliti dengan motif tu, and kita tak tahu makna dia. Macam saya tahu setiap tu ada makna, tapi kita tak pay attention kan. Tapi betul. Saya ingatlah apa yang saya tahu tu dulu-dulu macam raja apa semua dia suka pilih yang ada gajah macam tu, dia punya motif dia. Okey. Kalau macam tu, kalau macam zaman dulu raja-raja dengan isteri mereka pun pakai sari yang
mahal kalau compare dengan orang-orang yang biasa, orang yang bawa. Dia ada beza dia. Yes. Because sari ni ditenun. Okay, sari ni okay, sekarang yang moden ni kita ada yang factory made lah. That means kain ni lepas tu dia print. Factory print and all that. Kalau yang kain yang macam ni pun is actually is ditenun. Macam ni, this one is a traditional sari lah. Kalau dekat southern dia panggil Kanjipuram. Kalau dekat southern India yang ni very famous. So dia ada banyak-banyak level of Kanjipuram. Kadang-kadang ada Kanjipuram yang sangat mahal dia pakai untuk wedding. So dulu-dulu kalau raja-raja royalty dia akan pakai jenis-jenis kain yang macam ni, ditenun. So walaupun you nampak ni gold kan, ni bukan gold yang betul, tapi benang gold yang berkualiti tinggi. So royalty dulu dia akan pakai gold yang betul-betul gold. Real gold Real gold. Even though sekarang pun you boleh order macam you boleh macam special request boleh request dekat penenun dekat India. Kita tak ada so far tak ada siapa-siapa tenun sari. Kat Malaysia tak ada orang tenun sari. Sebab proses dia pun akan ambil masa yang lama. Yes, ambil banyak masa. So kalau you nak sari yang ada tenunan benang emas, you boleh actually order dekat India. Kan? So dia akan start daripada 10,000 pun ada juga sari yang berharga 10,000 kalau you nak benang yang betul-betul benang emas lah. So sari yang macam tu sebenarnya dekat India pun zaman dulu-dulu banyak orang-orang kaya, like they call zamindar. Okay, orang-orang kaya, raja, dia buat sari-sari yang macam ni. Basically bila time susah tu you boleh jual lah. Dia macam aset lah. Dia macam you beli bag LV, you beli sari yang ada tenunan benang emas. Macam tu. Bila tak ada duit tu kita boleh jual. Sistem barter. Okey Puan. Lepas tu dia ada tak macam sari, ada tak warna-warna yang tertentu ataupun terlarang untuk pakai majlis? Macam kita ada masyarakat Cina, mereka pun ada warna yang macam warna hitam tak boleh pakai untuk certain majlis. Macam masyarakat India pakaian sari ni macam mana? Okey, sari ni dia ikut state. Sebab macam tadi saya ceritakan, India ni besar kan, kita ada northern, southern, kita ada middle semua. So macam ni, kalau southern dekat Tamil Nadu, kalau you pakai putih tak digalakkan sebenarnya. Sebab putih untuk putih yang tak ada corak yang pun putih yang tak ada corak maksudnya you dah widow, husband you dah meninggal. Tapi kalau you tengok Kerala pula, dia southwest, warna putih ialah colour traditional sari dia. Betul. So of course setiap colour ni ada maksud dia. Even tu wedding mengikut negeri kalau wedding mostly kalau northern dia akan pakai merah. Sebab merah ni macam untuk diorang prosperity, happiness and all that. Patutnya yang actress semua yang Bollywood semua merah kan masa majlis perkahwinan. So that's why dekat kalau you tengok wedding dekat northern diorang pakai merah. So memang merah is colour diorang. Merah atau maroon. Kadang sekarang saya tengok ada yang buat macam pinkish apa semua. Tapi it's like traditional colour diorang. Kalau kahwin you kena merah atau maroon. That is maksudnya prosperity and all that. Kalau you tengok southern pula, kalau especially Tamil Nadu, dia just cuma tengok sari tu berapa mahal ke tak. Colour dia pilih ikut suka. Kalau you tengok Kerala pula, bride semua pakai warna putih. Sebab putih adalah colour tradisional dia. Okey. Kat sini saya nampak Puan BK ada bawa beberapa sari kat sini. Boleh tak Puan BK tolong explain sari jenis ni jenis apa sari ni? Okey. So jenis yang ni kalau you nampak yang ada bunga ni, this one is dia macam see-through sikit lah. Dia jarang sikit kain dia. Ni jenis boleh pakai pergi dinner apa semua, tapi blouse tu kena proper sikit lah. Kena cover proper sikit. Dia georgette material. Okay. Tapi material macam ni you ada organza, ada what else ada organza. Kalau macam ni linen pun sama, dia nipis sikit pun sama lah, macam very casual. Ada juga yang pakai pergi kerja sari linen ni. Dia macam selesa untuk pakai. Dia kalau you nak pergi kerja, you nak pakai daily dengan cuaca panas apa semua, linen, sari cotton, dia selesa. Senang nak manage apa semua. Macam ni dia silk. Macam all this is silk sari. Silk sari lah.
Kalau in Tamil, Indian kita say pattu. Pattu sari. Pattu. So this is fancy silk. So dia bukan pure silk. Dia fancy silk. So dia soft sikit. You tengok dia punya gold pun tak berapa gold. Dia fancy silk. So dia jenis-jenis sari macam ni jenis sari modern lah. Fancy. Maybe you pakai pergi wedding ke apa ke macam tu. This one is what do you call this? Kanjipuram. Traditional Kanjipuram tapi dia mix Kanjipuram. Macam ni dia pure. Pure silk, dia mix silk. Dia jenis yang sama tapi yang ni pure, yang ni dia mix. So you boleh tengok beza gold dia pun, gold dia lighter sikit, yang ni gold dia macam tak timbuk sikit sangat gold dia. Gold dia tak timbuk sangat. So kalau price range, yang ni maybe RM200, yang ni macam RM500-600 macam tu. Dia ada beza dia. So macam itulah sari dia macam tu. Kalau yang sari-sari jenis modern is jenis yang macam linen, yang Georgette. kita boleh pakai untuk daily. Organza. Kalau nak pergi, you nak pergi dinner ke apa ke, boleh pakai organza apa semua. Kalau traditional macam ni, this all considered traditional sari. Macam what Prema pakai pun is actually considered traditional sari. Maksudnya sari yang ada border, dia ada gold, dia ada pattern, traditional. Ini semua modern. Modern sari. Puan, kalau ikut price range harga dia dari dalam berapa hingga berapa dia punya price range dia? Sari kalau paling murah you boleh dapat RM50 pun boleh dapat sari. I think below 50 pun boleh. Kalau dia ada offer apa semua 35, 30 pun boleh dapat sari. I rasa yang ni tak mahal sangat. Linen ni tak mahal sangat. Dalam 60, 70. Tapi linen you boleh dapat 50, 40 ringgit pun boleh dapat juga. Even though Georgette, organza pun tak berapa mahal. Tapi that's the thing. Sari ni kalau you betul-betul you custom made apa semua, boleh sampai ke RM10,000, RM15,000. Yang sari-sari yang bertenun lah. Macam sari macam ni, dia tenun juga tapi dia dah siapkan. So maksudnya dia tak mahal sangat. So maybe RM500-600. Kalau bride kadang-kadang pengantin dia akan beli sari yang dah siap mungkin RM1,000, RM2,000. Tapi ada juga bride yang dia custom made. Dia nak benang yang macam mana. Sekarang dah ada nama pengantin lelaki dengan perempuan. Ada ada gambar pun ada. So dekat you punya shawl tu you boleh tenun gambar you dengan husband you sekali apa semua. So tapi and then you boleh lah pilih benang tu you nak benang yang macam mana. Kalau you kata you nak benang yang betul-betul mahal, then akan sampai 10 hingga 15,000 pun boleh sampai juga. Gitu sekarang tuan-tuan perempuan dah ada idea especially perempuan yang ingin nak beli sari, inilah masa yang sesuai sekarang sebab dah tiba-tiba Bali. So sekarang banyak kedai dah bagi offer so sekarang dah boleh beli dan boleh juga boleh jahit baju kurung sekarang saya tengok ramai member saya pun dah guna kain sari untuk jahit baju kurung. Dan juga puan, saya pernah dengar dan juga saya pernah lihat ibu saya, dia pernah simpan sari perkahwinan dia. Yang dia maksudnya mereka akan simpan selama-lamanya macam mana? Okay, actually dulu-dulu macam mak saya, aunty saya semua pun jenis kalau masa diorang kahwin kan sari tu yang sari yang paling mahal diorang akan beli. So bila diorang beli sari yang paling mahal, dia dah pakai sekali, diorang sayang sebenarnya. So jadinya banyak orang-orang yang tua ni, macam orang-orang yang older ni, dia dah beli sari mahal pakai sekali untuk wedding, dia sayang nak pakai balik, so diorang simpan. Tapi sekarang yang jenis-jenis dah modern, yang muda-muda dah pakai untuk wedding, kita pakai lagi. Kita pakai lagi, maksudnya after a year, after setahun ada apa-apa majlis, you boleh kalau pakai. Macam zaman dulu kan kalau yang sari yang kita pakai untuk perkahwinan, pengantin tu akan simpan dan mereka akan pakai balik masa mereka upacara untuk untuk pregnancy and then untuk diorang akan pakai masa pregnancy. And then masa diorang funeral tu usually sari perkahwinan tu lah yang diorang akan pakai balik atau dia akan bakar sekali.
Oh, okey. Tapi sekarang kita tak praktis yang tu. So maksudnya you dah pakai masa you kahwin, you pakai balik. You pakai balik. Sebab sari ni actually kalau you simpan lama-lama pun, let's say you tak pakai, you lipat macam ni, you simpan setahun, 2 tahun, 5 tahun, dia akan reput. Sebab dia bertenun kan. Yang jenis yang bertenun lah, like this, dia akan last. Tapi jenis-jenis sari yang ada benang macam ni, kalau you simpan lama-lama, Dia kena pandai conserve. yes, sari ni dia ada maintenance dia. So sari yang jenis pata macam ni, every year at least tahun sekali you kena buka, walau you pun you tak pakai, you kena letak dekat bawah matahari, you kena lipat balik. Kalau tak dia akan mereput. Okey. Lepas tu kita ada juga soalan Puan, macam selain daripada negara India dengan Malaysia, ada tak negara-negara lain yang pakai pakaian tradisional sari ni? Okey, pakaian tradisional sari selain daripada India, Bangladesh ada. Bangladesh ada pakai because Bangladesh pun tak jauh lah, dia dekat-dekat dengan India, and diorang banyak orang Bengali kan, banyak orang Bengali pakai sari. Tapi negara lain tak ada, unless negara tu ada races India, ada keturunan India, then diorang akan pakai sari. Macam Pakistan pun saya rasa mereka pakai, lepas tu mereka akan tutup kepala mereka Tapi Pakistan banyak pakai salwar kamis. Itu pakaian tradisional diorang, walaupun lelaki atau perempuan. Cuma dia ada shawl lah, yang lebih tu dia ada shawl dia lah, yang macam shawl yang dekat lengah tu. So puan rasa sekarang dah kita dah macam zaman moden puan rasa pakaian tradisional sari ni masih dikekalkan ke oleh remaja sekarang? Remaja sekarang Saya rasa ya. Cuma sekarang saya rasa sari ni dah lebih di-modernize. So kalau you tengok dalam Instagram apa semua, kalau you Google sari-sari, cara pemakaian sari moden, you boleh nampak sari pakai dengan jeans, sari pakai dengan belt, you know. So dah dimodernkan. So kalau nak katakan anak-anak muda tak suka pakai sari, tak juga. Saya tengok banyak youngsters pakai sari, maybe lebih modern, and kita pun yang tak berapa muda pun dah terikut-ikut cara-cara diorang pakai tu. Okey. Puan ada tak idea ataupun tips cara mudah untuk pilih sari bagi masyarakat yang bukan India? Okey. Sebab saya tengok macam ramai juga member saya tanya macam mana nak beli sari, macam mana nak pilih kain dia, macam dia tips. Okey, cara kain dia, okey, kalau you nak jahit baju, then you kena cari kain yang soft sikit lah. And then depend you nak beli kain sari yang jenis modern, kain modern ke, ataupun kain yang ada border macam ni. Tapi I reckon kalau you beli yang ada modern ni, you beli fancy silk. Dia lembut sikit. So bila you jahit baju tu, dia akan jatuh, fall on your body lah. Dia ikut structure sikit. Kalau tak, dia keras je. So kalau you nak beli yang ada border ni, you pegang-pegang tengok lah. You pegang-pegang tengok, you tengok ada dia soft ke apa ke, and then you beli. Ataupun you pergi kedai, you cakap dengan that uncle, I cakaplah uncle bagi I silk yang lembut sikit. Cuma dia akan pricey sikit lah. You tak boleh dapat below 100 ke apa ke. So yeah. So itu so sekarang saya rasa puan-puan yang sedang menonton FB Live kita dah ada idea basic idea macam mana nak pilih sari, range dia apa, macam mana nak tanya harga, dan juga saya rasa pun kalau kita nak pakai on the spot untuk macam trial lah, kita boleh pakai kan on the spot sari tu. Most of the time kalau you pergi kedai mana-mana, kedai sari dekat Klang ke apa ke, sebelum COVID lah, sekarang saya tak tahu. Kalau sebelum COVID tu apa-apa sari you tengok, you rasa macam you nak try on, dia akan pakaikan. So you pakai, you tengok, you feel you rasa okey, you boleh beli. Kalau tak pun tak apa. Kalau you suruh you nak pakai 100 sari, you nak try pun diorang akan pakaikan juga. Sabar je. Sebab yang jual tu adalah kebanyakannya lelaki yang jual. Mereka akan bersabar dengan perangai kita. Sebab banyak kedai pekerja dia daripada India. Kalau orang yang daripada India ni, dia tahu kalau dekat India lagi teruk, ladies dia akan pilih sampai 1000 sari, dia akan macam tu, dia akan pilih satu.
So kat Malaysia dia consider okay. Malaysian ladies mungkin dia akan tengok 10 dia beli satu. So dia orang dah biasa. So you nak pakai sampai saya rasa kalau 2 hari pun tak pelik-pelik lagi. Yes. Okey puan, adakah agensi atau persatuan yang mengambil inisiatif untuk mengekalkan tradisi pakaian sari ini? Of course, macam saya daripada Miss Sari Malaysia. Okay, saya National Director untuk Miss Sari Malaysia daripada 2019 hingga 2021 sekarang ni. Walaupun sekarang pun kita tengah buat promotion untuk kita buat promotion about sari and all that. So sebab tu kita buat pageant called Miss Sari Malaysia. So saya add sikit lah. Dulu Prema pun pernah join saya punya Miss Sari Malaysia 2019. So kita masih introducekan juga sari ni. Okey. Okey puan. Dan juga seterusnya kat sini sekarang puan kata sekarang zaman muda, remaja muda dah mula pakai style baru. Okey, ada tak puan rasa macam tradisi tu dah hilang? Tradisi tradition pakaian sari tu. Of course bila you modernize kan apa-apa pun traditional tu akan hilang sikit, tapi unsur-unsur tu masih ada kat situ lah. Walaupun dia pakai dengan jeans, sari tu ada kat situ. So maksudnya tadi unsur traditional masih ada kat situ, cuma dia modernize sahaja sikit. So tak kira lah walaupun dia modernizekan sari tu ke apa ke, tapi masih ada lagi sari is there. Okay, so sari is still there. So tak apa. Macam bila saya organize Miss Sari Malaysia pun saya bagi pilihan pada participant untuk pilih cara untuk pemakaian. You nak pakai cara tradisional ke, you nak pakai dengan jeans ke, you nak pakai dengan belt ke, ikut keselesahan you. Just that make sure ada you pakai sari, tu sahaja. So kita boleh pakai macam untuk majlis-majlis perkahwinan, kita masih follow pakaian tradisional sari ni dengan cara pakaian dia, kita ikut yang style yang lama, masih ikut yang style lama. Tapi ada yang macam untuk majlis makan malam tu remaja sekarang dah mula dah style dah pakai dengan jeans, blouse pun saya rasa saya tengok macam kadang-kadang mereka pakai dengan t-shirt pun ada. T-shirt, blouse yang biasa, blouse yang biasa kita pakai pergi office pun ada juga yang pakai dengan sari. So bila saya mention tadi ada sari yang diorang buat untuk office wear, that's what they do lah. Diorang pakai blouse yang biasa dengan sari cotton ke apa ke, pakai dengan untuk office wear. Okey puan, okey, hari ini saya rasa untuk 30 minit ni saya rasa tak cukup untuk cover topik kita sebab kita nak belajar lagi. Saya rasa macam para penonton yang sedang menonton FB Live kita mesti nak tahu cara pemakaian sari, macam mana nak lilik. Lagipun tadi puan dah kata dia ada banyak style lilik dia. Bukan satu dua, dia ada 80 style. Memang saya rasa kena buat bengkel lah untuk ni pakaian sari, cara pakaian sari tu. Kita sambung di Pawali tahun depan. Okey, saya rasa untuk 30 minit ini kita dah cover, cuma saya rasa 10%. Saya rasa tak sampai 10%, 5% saja kita cover. Okey, saya rasa harap untuk next time kita boleh buat siri kedua cara pakaian sari. Nanti saya rasa nanti Puan BK pun boleh ajak cara pakaian sari itu. Okey, so seterusnya saya rasa kita dah sampai ke penghujung program kita hari ini. So esok kita dah nak sambut Deepawali. So dengan ni saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dan Puan BK ada apa ucapan kepada fans BK? Oh, fans okey, kepada fans saya, kipas-kipas saya. No, joke aside, happy Deepawali kepada semua orang, kepada penganut Hindu, and happy holiday kepada siapa-siapa yang meraihkan holiday sahaja besok. So makanlah berpada-pada, ingat pada diet, jangan terlalu makan banyak sangat. Kalau sekarang dah boleh pergi visiting, jangan makan biryani semua banyak-banyak. Okey, ingat pada diet. Kita MCO kita dah makan banyak dah. Okey, thank you very much.
Dan saya rasa kita boleh ucap dalam bahasa Tamil puan. Okey, okey, Tamil. Oops. Okay, kita nak adjust sari, kita nak tunjuk sari. Nak tunjuk sari sikit, sari. Okey. அனைவருக்கும் எங்களின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.